Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara? Dapat dengar ke? Cuba komen seorang. Boleh dengar suara? Dapat dengar ke suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana
الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini, yang mana pada kuliah asar pada kali ini kita akan mengambil pengajaran ataupun ibrah daripada kisah Luqmanul Hakim yang dirakamkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah yang kita akan bicarakan iaitulah kisah Luqmanul Hakim yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Merupakan satu perkara yang sangat besar manfaatnya. Terutamanya pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat kepada mereka-mereka yang bergelar selaku ibu ataupun ayah. Juga kepada mereka-mereka yang bakal menjadi ibu ataupun ayah. Yang mana menceritakan berkaitan dengan cara untuk kita mendidik anak-anak kita dengan cara Islam, dengan cara agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengkisahan yang mana kita dapat ambil pengajaran daripadanya bermanfaat kepada kita semua. Jadi pada petang ini kita akan mulakan dengan ayat yang ke-12 daripada surah Luqman. Muslimin, muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah membuka Al-Quran masing-masing supaya kita dapat melihat ayat-ayat suci Al-Quran yang kita sama-sama nak mengambil pengajaran ataupun ibrah daripada ayat yang kita nak bincangkan pada petang yang berbahagia ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah." Demi sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada Luqman. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Luqman hikmah. Allah Ta'ala memulakan di dalam ayat ini dengan kalimah taukid. Iaitulah walaqad. 3 taukid ada di sana. Yang pertamanya waw qasam. Yang keduanya lam litaukid. Yang ketiganya qad litaukid. Maka 3 kalimah taukid yang digunakan oleh Allah untuk menceritakan tentang kisah Luqman ini menunjukkan kepada kita
bahawasanya apa yang nak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang sangat penting yang perlu kita ambil teladani daripadanya. Kerana itu Allah Taala menggunakan dengan taukid. Sebagaimana kita katakan aku pergi ke masjid. Ayat yang kedua kita kata sesungguhnya aku pergi ke masjid. Yang manakah di antara ayat yang tersebut lebih memberi penekanan? Tentulah ayat yang kedua. Iaitulah sesungguhnya aku pergi masjid. Tadi sungguh aku pergi masjid. Berbeza dengan kita kata aku pergi masjid. Ini dia panggil taukid. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam menceritakan kisah nasihat Luqmanul Hakim, Allah Taala terlebih dahulu menggunakan kalimah taukid di awalnya. Dengan katanya walaqad. Sungguhnya. Kalau kita terjemah. Tapi dalam Al-Quran tidaklah terjemah begitu dalam terjemahannya. Tapi dari sudut maknanya begitu. Sungguh semutinya. Atau walaqad. Apa? Ataina Luqmanal hikmah. Sungguhnya telah kami berikan. Telah kami ilhamkan. Allah mengilhamkan. Allah menganugerahkan. Allah memberikan kepada Luqman. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman? Al-hikmah. Allah Ta'ala berikan kepada Sayyiduna Luqman ini hikmah. Siapakah itu Luqman? Yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Siapakah itu Luqman? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran tentang kisahnya, dimuliakannya sehingga kan diabadikan di dalam Al-Quran menjadikan satu surah yang namanya surah Luqman. Siapakah beliau? Siapakah beliau ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Luqman ini berlaku khilaf di kalangan pendapat ulama. Adakah beliau merupakan seorang nabi ataupun sebaliknya hamba yang biasa? Maka di sana berlaku khilaf di kalangan ulama untuk menentukan siapakah itu Luqman yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka jumhur di kalangan ulama menyatakan bahawasanya Luqman ini bukan daripada kalangan Nabi. Hanya hamba yang soleh. Waliullah. Itulah Luqman. Ini mengikut pendapat ulama jumhur. Kebanyakan ulama menyatakan beliau bukan daripada kalangan Nabi, akan tetapi hamba yang soleh. Waliullah. Itulah Luqman. Dan nama Luqman ini tidak diceritakan di dalam Al-Quran siapakah beliau, keturunan-keturunannya. Tidak diceritakan. Namun ulama-ulama tafsir di dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan siapakah itu Luqman. Di antaranya disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menceritakan Luqman namanya Luqman bin Unaqa ataupun Luqman bin Anqa. Itu namanya. Sebaliknya di dalam kitab Hasyiah Sawi, tafsir bagi Jalalain, nama Luqman ini ialah kalau tak silap Luqman bin Fakhur kalau tak silap. Walhasilnya khilaf di kalangan ulama kerana tidak diceritakan oleh Allah siapakah identiti
yang sebenarnya Luqman ini. Tubuh yang bernama Luqman, hakikatnya siapakah beliau? Tidak diceritakan. Akan tetapi ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dikatakan juga Luqman ini ialah seorang hamba Allah Ta'ala daripada keturunan Habsyah. Kana Luqman abdan habasyian najjarah. Ini ditafsirkan oleh ulama dengan sebegitu rupa, diambil daripada perkataan sahabat. Kalau tak silap perkataan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhumah yang menyatakan adalah Luqman itu seorang hamba Allah yang mana beliau berketurunan daripada Habasyah, iaitulah orang yang berkulit hitam, Afrika, yang mana pekerjaannya ialah najjarah, iaitulah tukang kayu. Setengah ulama mengatakan pekerjaan Luqman ialah pengembala kambing. Itu pun berlaku perselisihan pendapat ulama dalam menentukan siapakah itu Luqman. Namun adalah beberapa perkataan sahabat yang menceritakan tentang Luqman ini adalah keturunannya daripada bangsa Habsyah yang berkulit hitam. Lagi pula, bibirnya tebal. Ghalizah syafataini. Bibir tebal. Orang Afrika. Maklum. Bibirnya besar. Bibirnya tebal. Tak sama dengan bibir kita. Cuba kita lihatlah. Maka inilah Luqman. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, bahkan dipernamakan dengan satu surah yang namanya surah Luqman. Nak memberitahu kepada kita sebagai pengajaran kepada kita bahawasanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menilik kepada rupa paras kita masing-masing. Tidak. Bukan di sana sebagai penentuan Allah Ta'ala memuliakan kita. Tidak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu. Allah tidak melihat kepada harta yang kamu memiliki untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dimasuki seseorang itu ke dalam syurga, tidak tilik pada sana. Walakin akan tetapi Allah Ta'ala tilik, Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala tengok kepada hati kita yang bersih, hati kita yang ikhlas, dan juga lihat kepada amal perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Luqman. Mulianya dia di sisi Allah. Dia pun tidak tahu akan dirakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. Akan tetapi kemuliaannya di sisi Allah, Allah Ta'ala merakamkan kisah nasihatnya kepada anaknya yang bernama Sarang di dalam Al-Quran. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memulakan dengan kalimah taukid. Walaqad, demi sesungguh-sungguhnya telah kami berikan kepada Luqman, telah kami ilhamkan kepada Luqman akan hikmah. Apakah itu hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman? Yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Luqman ini hikmah, ialah kebijaksanaan.
al-fiqhu fil Islam. Kefakihan, kebijakan, kefahaman di dalam agama Islam. Itulah hikmah. Nikmat yang besar. Di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Luqman, di antara salah satu nikmat, ialah kefakihan, kebijaksanaan di dalam agama. Dengan pengetahuan yang bijak di dalam agama, dengan kefahaman yang hebat di dalam agama yang dikatakan dengan hikmah ini, maka tiap-tiap tindak tanduknya, perilakunya, perkataannya bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memberikan kepada Luqman ini, Allah yang mengurniakan nikmat ini kepada Luqman. Kerana apa? Anishkur lillah. Hikmahnya supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya Allah Ta'ala mengurniakan nikmat tersebut agar bersyukur kepada Allah. Maka Luqman telah lulus dengan ujian tersebut. Luqman telah lepas daripada ujian tersebut. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepadanya, dia bersyukur kepada Allah. Maka pengajaran yang kita dapat ambil daripada sepotong daripada ayat tersebut, menceritakan kepada kita agar kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di antara setengah daripada kita, Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta yang banyak. Maka gunakan dia kepada jalan Allah. Dengan nikmat tersebut, hendaklah dia bersyukur. Ada setengah Allah Ta'ala memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang banyak. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang dengan pangkat yang tinggi. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang kita tidak sedar yang ada pada tiap-tiap manusia, iaitulah nikmat anggota badan tanpa kita meminta daripada Allah. Allah Ta'ala berikan nikmat telinga kepada kita. Allah Ta'ala memberikan nikmat mata kepada kita. Allah Ta'ala memberikan nikmat lidah kepada kita. Allah memberikan nikmat tangan, kaki dan sebagainya kepada kita. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, sedikitnya daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur kepadaku. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah ya Rasulullah, ialah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Itu nikmat. Allah menjadikan kita. Kemudian bukan setakat Allah Ta'ala menjadikan kita, menghidupkan kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita pendengaran agar dapat kita mendengar. Allah Ta'ala memberikan kepada kita absar, mata agar dapat kita melihat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita akal, hati, afidah untuk kita memikirkan. Nikmat tersebut aku kurniakan kepada mereka. Qalilan ma tashkurun. Sedikitnya daripada mereka yang bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita nak bilang nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya tidak terbilang betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Justru, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat-nikmat pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seterusnya, sambungan ayat daripada situ. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara
fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, maka syukur tersebut ialah bagi diri dia. Siapa yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat pemberian yang Allah Ta'ala karuniakan kepada dia, lalu tu dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu adalah untuk dirinya. Kembali syukur itu kepadanya di akhirat. Bukan untuk Allah syukur tersebut. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tidak membutuhkan kepada amal ibadat kita. Ibadatkah kita, kenalkah kita Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tak berhajat. Istighna. Allah Taala tak berhajat, Allah terkaya bagi segala-galanya. Qiyamuhu ta'ala binafsih, di antara sifat Allah. Allah tak membutuhkan apa-apa pun. Allah tidak berhajat sedikit pun. Seseorang itu taat kepada Allah, seseorang itu derhaka kepada Allah, itu tidak menjatuhkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita melakukan ketaatan, kita bersyukur, semua itu kembali kepada seseorang yang mengikut perintah Allah dengan bahawasanya di akhirat mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik kamu itu adalah untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Maka sesiapa yang melakukan kejahatan, maka bagi kamulah azab yang pedih di akhirat. Kembali kepada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita bersyukur. Apakah itu syukur? Maka syukur ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, syukur dengan lidah, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang keduanya, syukur dengan perbuatan. Yang ketiganya, syukur dengan hati. Mengingati ini adalah nikmat daripada Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat syukur itu ialah sarful abdi ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Memerintahkan satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Tujuan Allah Ta'ala berikan kepada kita hikmahnya untuk apa? Mata nikmat Allah. Allah berikan kepada kita untuk kita melihat perkara-perkara yang baik. Untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Ataupun Allah Ta'ala memberikan kepada kita telinga. Apakah hikmahnya? Supaya kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk kita mendengar nasihat-nasihat agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan ataupun hikmah Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita beberapa nikmat tersebut dan kita gunanya kepada yang tersebut. Itulah nama syukur. Sebaliknya, kita memalingkan daripada apakah hikmah Allah Ta'ala memberikan kepada kita tersebut dengan bahawa mata asalnya untuk melihat perkara-perkara yang baik, tiba-tiba kita guna memalingkannya dengan melihat perkara yang haram. Ini dinamakan kita tidak bersyukur kepada Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, betapa ramai orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Hanya bibir mulut sahaja kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetapi tidak memahami hakikat syukur. Syukur ialah kita menggunakan nikmat Allah bertepatan dengan apa tujuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan sebegitu rupa, kita dibilangkan orang yang kufur daripada nikmat Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha terpuji. Walaupun orang tidak bersyukur kepada nikmat yang dia berikan kepadanya, tak syukur, Allah Ta'ala tetap Maha kaya.
Walaupun seseorang itu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur dengan lidah, dengan mengatakan alhamdulillah, Allah taala Hamid, dia tetap maha terpuji. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah ayat yang ke-12 yang Allah taala menceritakan tentang Luqman. Allah taala mengilhamkan kepada dia hikmah kebijaksanaan. Kemudian, apakah bentuk kesyukuran yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada Luqman tadi? Hikmah, kebijaksanaan, kefahaman di dalam agama. Apakah bentuk kesyukuran yang telah disyukurkan oleh Sayyiduna Luqman Al-Hakim ini? Maka dijelaskan di dalam ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inilah di antara bentuk kesyukuran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Apa? Dia menggunakan kebijaksanaan, pengetahuan di dalam Islam untuk menasihati anaknya. Bukan setakat anaknya sahaja yang dia nasihati, akan tetapi orang sekelilingnya juga dia nasihati. Sebagaimana pada satu kali ada seseorang yang meminta kepada Luqman ini untuk menyembelihkan binatang kambing. Kemudian kata orang yang tersebut, wahai Luqman, setelah mana kamu menyembelihkan kambing ini, berikan kepada aku, keluarkan kepada aku daripada binatang ini daging yang paling sedap. Maka apakah yang diberikan oleh Luqman? Lidah dan juga hati. Kemudian katanya orang tersebut, Masya Allah, baiklah Luqman, kali ini aku nak kamu sembelih sekali lagi kambing ini, dan keluarkan kepada aku pula, iaitulah daripadanya daging yang paling buruk, yang paling busuk. Maka dikeluarkan juga, iaitulah lidah dan juga hati. Maka terkejut orang tersebut. Yang paling baik pun ialah lidah dan hati. Yang paling busuk, buruk pun lidah dan juga hati. Wahai Luqman, kerana apa? Katanya Luqmanul Hakim kepada orang yang tersebut, ini hikmah, ini bijak. Bukan setakat kepada anaknya dia menasihati, kepada orang lain sekeliling pun dia menasihati. Kata Luqman, innahu laisa min syai'in atyaba min huma iza taba wala akhbatha min huma iza khabutha. Kata Luqman, sekiranya dua ini baik, maka baiklah yang lain. Sekiranya dua ini, lidah dan juga hati itu busuk, maka dia akan menjadi paling busuk. Maka ini secara tidak langsung menasihati orang tersebut. Oh, rupanya kita kena jaga lidah dan juga hati. Yang mana lidah dan juga hati berperanan dengan peranan yang besar. Sehingga diriwayatkan pada setiap pagi, anggota-anggota yang ada pada diri kita senantiasa mengingatkan kepada lidah, hei lidah, hari ini kamu jangan melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kamu lakukan maksiat kepada Allah, kami akan turut akan jadi bengkok. Sekiranya kamu taat kepada Allah, hei lidah, maka kami akan taat kepada Allah. Tiap-tiap pagi begitulah dengan lisanul hal. Akan tetapi kita tak dengar. Kerana benda gaib. Itulah lidah kata kepada tiap-tiap anggota. Begitu juga hati. Yang Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhas jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu, di dalam jasad manusia itu adanya hati, adanya seketul daging. Maka apabila seketul daging yang ada di dalam tubuh manusia itu baik,
maka baiklah anggota-anggota yang lain. Sebaliknya sekiranya seketul daging yang terdapat di dalam tubuh manusia itu kotor, maka kotorlah anggota-anggota yang lain. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya kita menjaga lidah dan juga hati. Yang mana hati ialah raja. Sekiranya hati kita tidak bersih, hati kita penuh dengan daki-daki karat maksiat kepada Allah, maka anggota-anggota yang lain akan menzahirkan kemaksiatan yang ada di dalam hati kita. Maka tidak benar mereka yang mengatakan, biarlah aku tidak menutup aurat, biarlah rambutku terdedah, akan tetapi Allah Ta'ala melihat pada hati, bukan lihat pada perwatakan. Ini satu percakapan yang tidak berlandaskan hukum agama. Tidak benar. Kerana Nabi menjelaskan kepada kita, hati yang bersih, anggota akan taat pada Allah. Maka orang yang tidak menutup aurat, mendedahkan aurat, rambutnya terdedah, tidak memakai tudung, tidak memakai penutup kepala dan sebagainya, menggambarkan hatinya kotor. Tidak sebagaimana yang diucapkan tadi. Yang dia katakan, hati aku bersih, dah hati kamu kotor. Kerana Nabi SAW menyatakan, sekiranya hati bersih, anggota akan taat pada Allah. Sekiranya hati kamu kotor, maka anggota akan menjadi bala tentera bagi hati tadi, iaitulah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang disebutkan, yang dipamerkan sebagai tanda syukur yang Allah Ta'ala berikan kepada Luqman tadi, hikmah. Itu di antaranya. Di antaranya lagi, hikmah tersebut ialah dia menasihati anaknya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah, ya Rasulullah, katakanlah kepada umatmu, ya Rasulullah, telah berkata oleh Luqman kepada anaknya, hal keadaan perkataan tersebut ialah untuk memperingati anaknya, untuk mau'izah, untuk mengingati. Ya'izuhu fi'lul mudhari' yadullu 'alal istimrar. Ya'izuhu itu fi'il mudhari', maka memberi faedah senantiasa. Maka bukan sekali sahaja Luqmanul Hakim menasihati anaknya, tidak. Tapi berulang-ulang kali. Maka begitulah kita sebagai pengajaran kepada kita. Untuk menasihati anaknya bukan sekali. Tengok anak kita masih lagi tidak mengikut nasihat kita. Nasihat lagi. Tak ikut juga. Nasihat lagi. Berulang-ulang akan nasihat tersebut. Inilah cara yang ditunjukkan oleh Luqman, yang dipaparkan di dalam Al-Quran, agar kita mengambil pengajaran daripadanya. Itulah sebagai tanggungjawab kita selaku ayah, untuk mendidik anak, menasihati anak berulang-ulang kali. Maka ingatlah, ya Rasulullah, kepada umatmu bahawasanya telah berkata Luqman kepada anaknya, hal keadaan dia menasihati. Apakah nasihat Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang dikasihi, ya bunayya. Ini dia panggil sirah tasghir, menunjukkan perkataan satu panggilan yang lemah lembut, satu panggilan yang mengandungi kasih dan sayang, yang mengandungi cinta, hubungan di antara ayah dengan anak. Ya bunayya. Tidak mengatakan dengan ya walad. Anak juga walad. Tapi tidak guna perkataan walad. Menggunakan perkataan yang penuh kasih dan sayang. Iaitulah ya bunayya. Ini panggilan yang lembut. Maka kita selaku ibu atau
ayah dalam mendidik anak. Panggil dengan panggilan manja kepada anak kita. Memanggil dengan panggilan kasih dan sayang agar dia mudah mendampingi kita. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang dikasihi, wahai anakku yang tercinta. Itu ya bunayya. Begitulah yang dicontohi. Itulah juga yang dipanggil oleh para nabi dan rasul-rasul kepada anak-anak mereka. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, panggilan Nabi Ibrahim, maknanya kepada anak dia, dengan mengatakan apa di dalam Al-Quran, tak ingat, lupa dah. Tak apa, sekejap lagi. Jadi, ya bunaya, satu panggilan yang lemah dan lembut. Apakah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Yang pertama, ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang dikasihi, jangan sesekali kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, anak andaku yang tersayang, jangan kamu mempersekutukan Allah. Kerana apa? Inna syirka la zulmun azim. Kerana bahawasanya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ini nasihat yang pertama-tama sekali daripada Luqman terhadap anaknya. Untuk mengambil pengajaran daripada sini, bahawasanya kita selaku ibu bapa hendaklah mendidik anak kita yang pertama-tama sekali, iaitulah dengan menanamkan tauhid kepada Allah kepada anak-anak kita. Ini cara didikan yang utama yang perlu kita lakukan selaku ibu bapa yang menjadi tanggungjawab yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Iaitulah yang pertama sekali, didik mengenal Allah. Yang mana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini ialah asasus syai. Asas sekali bagi tiap-tiap perkara. Fa inna islahul aqidah asasul li islahil amal. Apabila akidah seseorang itu mantap, apabila seseorang itu berakidah dengan akidah yang sahih, ahli sunnah wal jamaah, maka menjadi sebab bagi sahnya amal-amal yang lain. Wa fasadun aqidah. Sebaliknya, apabila akidah itu tidak bertepatan dengan akidah yang sebenar, aslu li fasadi kulli syai, maka menyebabkan kefasidan, kerusakan amal-amal yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh yang demikian, asas yang pertama dalam mendidik anak, iaitulah menerapkan tauhid kepada Allah. Meminta, menasihati anak kita agar dia menyembah Allah. Mengenalkan kepada anak kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyatakan umpamanya, wahai anakku yang tersayang, tidak adalah yang menjadikan segala-gala ini melainkan Allah, wahai anakku. Wahai anakku yang tersayang, maknanya tidak adalah yang memberi rezeki, hanya Allah yang memberi rezeki. Wahai anakku, maknanya tidak adalah yang dapat memberi kemudaratan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku yang tersayang, tidak adalah yang dapat memberikan kesembuhan kalau kita sakit, melainkan Allah. Ini kita mengajar anak-anak kita tersebut dengan tauhid kepada Allah. Inilah didikan yang pertama-tama sekali kita kena perkenalkan kepada anak-anak kita. Lihat pokok berjalan ke mana-mana, bagi tahu anak kita. Tengok pokok besar, cantik.
Siapa yang menjadikan? Allah. Pergi ke mana-mana, melihat maknanya lautan yang cantik. Katakanlah kepada anak kita, siapa yang menjadikan? Allah. Lihat pada langit, katakan kepada mereka, siapa yang menjadikan? Allah. Lihat kepada hujan, siapa yang menurunkan? Allah. Inilah yang dikatakan penerapan ilmu tauhid kepada anak-anak kita. Maka begitulah maknanya kita perlu didik anak kita yang pertama-tama sekali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke-13 ini, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, jangan sesekali kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu ialah satu kezaliman yang besar. Yang kedua dapat kita ambil selain daripada penerapan yang pertama ialah tauhid. Yang keduanya daripada ayat ini dapat kita ambil pengajaran, iaitulah nasihat yang pertama-tama sekali kepada ahli keluarga kita. Itu nasihat yang pertama kali. Iaitulah didik ahli keluarga kita. Anak, isteri kita. Ini yang pertama-tama sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allah perintah kepada kita jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita daripada dimasuki di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah juga yang ditunjuki oleh para nabi dan rasul. Iaitulah pendidikan yang pertama, dahulukan anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika mana berdoa Nabi Ibrahim, hei Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang selamat. Dan jauhkanlah, hei Tuhanku, daripada anak-anakku ini, daripada mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala. Tengok, Nabi Ibrahim maknanya berdoa kepada Allah terhadap anaknya. Mendahului ahli keluarga daripada yang lain. Begitu juga Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana beliau menasihati kepada anaknya yang ramai. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika mana Nabi Yaqub alaihissalam hampir kepada kematian. Ketika mana beliau hampir kepada mati. Lalu tu dia kata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu nak sembah setelah aku mati ini? Katanya Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka yang ramai. Qalu, berkata anak-anak mereka, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan engkau, wahai bapaku. Wa ilaha abaika. Tuhan yang disembah oleh tuk-tuk nenek kita, wahai ayahku. Iaitulah tuk-tuk nenek kita tu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishaq. Iaitulah siapa? Ilahun wahida. Tuhan yang satu, Allah, wa nahnu lahu muslimun. Kami ini, wahai ayahku, daripada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kita ambil pengajaran daripada ayat yang ke-13. Kemudian, muslimin, muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala
menceritakan di dalam ayat tersebut, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka ini ialah ayat yang menjadi selingan, yang mana kita membicarakan berkaitan dengan nasihat Luqman kepada anaknya yang bernama Saran. Maka nasihat yang pertama ialah jangan mempersekutukan Allah, menerapkan tauhid kepada anaknya. Kemudian setelah ayat yang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memisahkan, yang ceritanya ialah tentang nasihat Luqmanul Hakim, tapi memisahkan sekejap. Nanti setelah itu baru cerita kembali nasihat Luqman yang kedua. Tapi dipisahkan dengan ayat ini. Ini dinamakan jumlah mu'taridah. Kalimah selingan. Kata-kata celahan. Maknanya seolah-olah kalau kita nak banding iklan. Asal cerita kita duk tengoknya. Cerita apa? Mencintaimu. Tiba-tiba iklan. Oh, selingan. Tapi kita nak tengok cerita tadi. Tapi ni ada selingan sekejap. Ni banding sahaja. Nak menceritakan kepada kita tentang kisah Luqman. Maka nasihat Luqman yang pertama, jangan kamu syirik pada Allah. Mana nasihat yang kedua? Nanti. Allah Ta'ala selingankan dengan ayat ini. Apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada semua manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, biwalidayhi, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapa kamu. Kepada kedua ibu bapa kamu, hendaklah kamu berbuat baik. Ini wasiatku daripada Allah. Asalnya saya nak menceritakan wasiat pesanan Luqman. Allah selingkan dengan nasihat Allah kepada kita manusia. Apa dia? Nasihat Allah. Apa dia? Pesanan Allah. Apa dia? Perintah Allah. Agar kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Nak menunjukkan besarnya perintah ini. Kerana di ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka illa ta'budu illa iyah. Apa ni? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah. Telah Allah Ta'ala tetapkan, telah Allah menetapkan bahawasanya jangan kamu sembah selain Allah, wa bil walidaini ihsanan. Lepas daripada ayat tauhid, Allah Ta'ala akan menceritakan tentang bakti kepada ibu bapa. Hendaklah kamu berbakti kepada dua ibu bapa. Menunjukkan besarnya bakti kepada dua ibu bapa. Hei segala manusia. Sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman. Bakti kepada kedua ibu bapa itu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu merupakan satu perintah yang sangat-sangat besar. Sehingganya Allah Ta'ala setelah ayat tauhid, maka digandingkan dengan ayat perintah supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat yang lain juga sama. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsanan. Lepas ayat tauhid, wabil walidaini ihsanan. Sama juga di dalam surah Luqman ini. Menceritakan nasihat Luqman yang pertamanya agar anaknya jangan syirik pada Allah. Sembahlah Allah, tauhid kepada Allah. Setelah daripada tu Allah selingkan ayat dengan berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana apa kita perlu berbuat baik kepada mereka? Allah Ta'ala menceritakan ilatnya, sebabnya. Hamalathu ummuhu
wahnan ala wahnin. Kerana ibu itu telah mengandungkan kamu. Wahnan ala wahnin, kerana ibu kamu itu telah bersusah payah di dalam kamu itu, dalam kandungannya, dengan alahannya, dengan besarnya perut dia tak cantik, dengan apa lagi, dengan tak boleh nak tidurnya. Hak asalnya tak suka makan durian, jadi suka makan durian. Hak asalnya tak suka makan budu, jadi suka makan budu. Hak asalnya ketiak suami pun wangi, ketika mana alahan busuk ketiak suami. Contohnya, ini wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi aimaini. Dan kesusahan yang dialami oleh dua ibu bapa itu juga, dia telah oleh ibu kamu itu, dia telah menyusukan kamu selama 2 tahun. Maka oleh yang demikian itu, antara sebabnya, maka kamu kena buat baik kepada mereka. Kerana dia telah mengandungkan kamu yang pertama. Yang kedua, dia telah bersusah payah kepada kamu. Yang ketiga, dia telah menyusukan kamu selama 2 tahun. Apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat ini? Pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat ini, iaitulah, hendaklah yang pertama-tama sekali yang kita beritahu tadi, hendaklah kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ini besar. Besar, sama ada kita lelaki ataupun anak perempuan, hendaklah buat baik kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Bagaimanakah cara kita nak buat baik kepada kedua ibu bapa kita? Yang pertamanya, iaitulah sewaktu dia hidup, kita berikan kasih sayang kita kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua ibu bapa kita. Inilah bakti kita selaku ayah, selaku anak kepada kedua ibu bapa kita sewaktu dia masih hidup. Maka bagaimana pula sekiranya dia telah meninggal dunia? Beliau telah tidak ada lagi di muka bumi ini. Maka persoalan ini telah dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terdapat seorang sahabat yang menyayangi ibunya, akan tetapi telah meninggal dunia. Lalu tu katanya sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, inna ummi matat ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Afa atasaddaqa anha? Adakah boleh aku nak bersedekah untuknya? Adakah dapat manfaat kepada ibuku di dalam kubur dengan sedekahku aku itu? Faqala Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Na'am, ya, dapat manfaat. Sedekah, kata Rasulullah." Lalu tu kata sahabat itu Sa'ad, dia kata, tanya pada Rasulullah, "Fa ayyus sadaqati afdal?" Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Apakah sedekah yang paling banyak sekali yang akan dapat habuan kepada ibuku yang telah meninggal dunia ya Rasulullah dengan sedekahku ini ya Rasulullah? Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saqayul ma." Berikan kepada mereka air minuman. Sedekahkan kepada orang air minuman. Adakah ini sedekah yang paling afdal pada zaman kita? Maka kata ulama, Nabi SAW memberi jawapan sedekah air pada ketika itu kerana itulah yang paling berharga pada zaman tersebut. Air menjadi keperluan pada ketika tersebut di padang pasir. Maka dialah yang paling berharga menjadi keperluan. Maka kita sekarang air bertambun-tambun. Airnya banyak. Maka sedekahlah sesuatu yang diperlukan oleh orang. Nak-naknya pada zaman kita sekarang ini di musim PKP,
Di musim orang kena buang kerja, di musim orang kesempitan hidup, di musim orang yang mendapat kesusahan, maka kita yang ada sedikit sebanyak, bantulah mereka yang menghadapi kesulitan di dalam kehidupan. Inilah sedekah yang paling afdal, kata Nabi SAW. Ini antara bakti kita kepada ibu kita, bapa kita yang telah meninggal dunia. Sedekah. Ataupun dengan berdoa kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala salah silap ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Yang mana habuannya sangat besar di akhirat. Sehingganya hadis Nabi SAW menyatakan, seorang bapa, seorang lelaki ketika mana di akhirat kelak di dalam syurga berada pada tingkatan yang tinggi. Di dalam syurga yang tertinggi. Maka kata lelaki tersebut, ya Allah, kerana apa ni aku berada di dalam syurga pada tempat yang tinggi, sedangkan ini bukan amal aku ya Rasulullah. Apa ni ya Allah, hai Tuhanku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diminta oleh anak kamu hari-hari dia meminta ampun bagi engkau. Kerana doa anakmu itu di atas dunia, inilah yang aku balas. Iaitulah ibu bapa tadi berada pada darjat yang tinggi di sisi Allah ketika mana berada di dalam syurga, ditempatkan pada lempat ataupun lapisan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bakti kita anak kepada kedua ibu bapa kita. Yang kedua dapat kita fahami daripada ayat ini, iaitulah mendahulukan ibu daripada ayah. Ayat Allah Ta'ala menceritakan tadi, wa wassainal insan, telah aku perintahkan kepada segala manusia, biwalidaihi, kepada dua ibu bapa itu kenalah kamu berbakti kepada mereka. Dua ibu bapa, ibu dan bapa. Kerana apa kena berbakti kepada kedua ibu bapa? Ayat yang seterusnya Allah menceritakan sebab hamalathu ummuhu, kerana ibu kamu. Tadi berbakti kepada dua ibu bapa. Setelah tu Allah Ta'ala menceritakan kerana ibu kamu. Tak menceritakan sebab kerana apa kita kena taat berbakti pada bapa. Tak cerita. Tapi cerita ibu. Menunjukkan bakti kepada ibu didahului daripada ayah. Tapi kena ingat, bakti mana? Ketaatan mana yang perlu kita dahului ibu daripada ayah? Tidak semua. Ketaatan kepada buat baik kita kepada ibu yang perlu kita dahului ialah dari segi keihsanan. Seperti kita nak beri belanja, beri kepada ibu. Dahulukan ibu terlebih dahulu. Katakanlah duit ada 100. Bagi kepada ibu 100 tu. Kalau dapat bagi dua-dua, alhamdulillah. Tapi tak cukup misalnya. Mana yang kita perlu dahului? Ibu. Beli satu-satu perkara. Dahului yang mana? Ibu. Ataupun beli makanan. Beri kepada siapa? Ibu dahulukan. Ini dalam bab ihsan. Adapun dalam bab perintah, yang mana kita kena turuti, yang perlu kita dahului sekiranya bertembung antara ayah dan perintah ibu. Ayah. Ini dalam bab perintah. Dalam bab ihsan, kasih sayang, dahulukan ibu. Dalam bab perintah, suruhan, selagi mana tidak berlandaskan, selagi mana tidak mencanggahi agama, mesti taati ibu. Apa ni ayah? Kerana apa? Kerana ibu kita pun di bawah perintah ayah kita. Maka tidak semua mendahulukan ibu. Tapi mendahulukan ibu di dalam keihsanan. Ini dapat kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Yang ketiga, susu kita selaku ibu hendaklah menyusu anak kita yang sempurna 2 tahun. Jangan kita kurang daripada tu. Maksudnya jangan di sini, janganlah kita kalau boleh kena menyusukan anak ni 2 tahun. Kerana apa?
Kerana 2 tahun ini proses-proses tulangnya akan sempurna. Kerana itu Al-Quran menceritakan menyusu 2 tahun. Susu badan, bukan susu lembu. Kalau susu lembu, maka anak kita akan jadi lembu. Mesti banyakkan susu ibu. Kerana ar-radha' yughayyiru tiba'. Menyusu itu, susuan itu akan mengubahkan tabiat. Kalaulah seseorang itu memberi susu dengan susu lembu, maka mengubah tabiat anak kita menjadi lembu. Tak mesti susu dengan susu manusia selama 2 tahun. Supaya anak kita tadi mendapat kasih sayang, pelukan ibu dia sewaktu dia kecil tersebut. Maka anishkurli wali walidaika. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan kamu bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu. Ilayyal masir. Kalaulah kamu tidak mengikut perintah Allah, sekiranya kamu tidak mendengar perintah Allah, ingkar perintah Allah, Allah suruh kita berbakti kepada kedua ibu bapa, tiba-tiba kita mengingkarinya dengan tidak berbakti kepada kedua ibu bapa. Ilayyal masir. Maka kamu ketahuilah, ingatlah, kamu semua akan kembali kepadaku. Kamu akan mati. Kamu akan mati, hei manusia. Kalau kamu tak ikut perintah aku, ingat, berbakti pada kedua ibu bapa. Kalau kamu mengasarinya, kamu akan mati. Maka di sana akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ke-14, selingan. Selingan lagi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menceritakan, sekiranya ibu bapa kamu itu beriman, kamu taat padanya. Bagaimana pula mereka yang mengalami takdir ibunya tidak beriman kepada Allah? Bagaimanakah mereka? Orang yang beriman, sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin, ya, taat kepada kedua ibu bapanya. Akan tetapi sekiranya berlainan agama, ibunya kufur, bapanya kufur, anaknya Islam, mukmin, beriman pada Allah. Bagaimana ketika ini? Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat berikutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah Ta'ala berfirman, dan jika ibu bapa kamu itu berusaha sedaya upayanya supaya kamu itu syirik kepada Allah, sedangkan kamu tidak mempunyai ilmu, fala tuti'huma. Pada ketika ini jangan kamu turutinya, jangan kamu taat kepadanya. Tadi Allah Ta'ala suruh kita taat pada kedua ibu bapa, melainkan dalam urusan-urusan yang bercanggah dengan agama. Dapat kita ambil pengajaran daripada sini. Misalnya, ibu bapa kita itu maknanya kata kepada kita, nak, apa ni pakai tudung? Tak moden lah. Sekarang zaman 2021. Moden lah sikit. Contohnya, kita belajar agama umpamanya. Ketika itu, fala tuti'huma. Tak boleh kita nak turuti pada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat kita fahami daripada potongan ayat tersebut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bergaullah dengan kedua ibu bapa kamu yang tidak seagama tersebut fid dunya ma'rufa. Pada dunia ini dengan pergaulan yang baik. Allah Ta'ala tidak memutuskan hubungan antara ibu dan ayah. Antara ibu, ayah dan juga anak. Yang mana anak beriman, ibu bapanya tidak beriman. Islam tidak pernah memutuskan hubungan ini. Bahkan Islam memerintahkan anak tersebut supaya melakukan kebaikan, supaya berbuat baik kepada mereka.
Islam tidak pernah memutuskan hubungan antara ayah, anak, ayah, ibu dan juga seorang anak walaupun anaknya telah memeluk Islam. Agama suruh anak itu taat kepada kedua ibu bapa tersebut. Cuma dalam bab yang menyanggahi agama, dalam bab menyalahi syariat, maka pada ketika itu fala tuti'huma, jangan sesekali kamu mengikutinya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan berkawanlah kamu, dan ikutilah kamu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum, kerana kamu semua akan kembali kepada Allah suatu hari nanti. Apabila kita kembali kepada Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kita akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Adakah kita taat pada ibu bapa? Di akhirat kita akan melihat catatan kita. Oh, aku dulu ada derhaka pada kedua ibu bapa. Oh, aku dulu ada buat maksiat kepada Allah. Semua itu akan dipaparkan oleh Allah ketika mana kita berada di padang mahsyar. Itu ayat yang ke-15. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam menunjukkan 6.35 dah. Sikit lagi. Kemudian apakah nasihat Luqman yang kedua kepada anaknya? Ini nasihat yang kedua. Tak diselingan. Nasihat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang kedua ini, ya bunayya. Sekali lagi Luqman menggunakan perkataan yang sopan, yang lembut, yang kasih. Ya bunayya. Hei anak andaku yang tersayang. Kita kena guna perkataan ini kepada anak kita. Jangan kita memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh. Panggilan-panggilan yang tidak baik. Umpamanya, bodoh. Jangan kita panggil macam tu pada anak kita. Bodoh. Jangan. Kerana itu merupakan satu doa daripada ibu bapa dengan memanggil anaknya dengan sebegitu rupa. Yang mana Nabi SAW bersabda, salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Terdapat 3 doa yang mustajab yang Allah Ta'ala terima, tidak ada syak padanya lagi. Apa? Iaitulah doa orang yang dizalimi. Yang keduanya doa orang musafir. Yang ketiganya wada'watun walid ala walidihi. Iaitulah doa seorang ibu bapa kepada anaknya. Jangan sesekali kita menyumpah anak kita. Jangan sesekali kita mengatakan dengan panggilan-panggilan yang tidak baik kepada anak kita. Kerana ianya menjadi satu doa. Dan doa ibu bapa itu la syakka fihim, ketika itu tidak ada syak pada doa, akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya bunayya. Sekali lagi menggunakan perkataan ya bunayya. Innaha in taqu misqala habatin min khardalin. Wahai anakku yang dikasihi, jika terdapat satu biji misqala habbatin min khardalin, yang sebesar biji itu sebesar biji sawi. Kecil je benda tu. Sebesar biji sawi, wahai anakku. Yang mana kalaulah ada benda yang sebesar biji sawi ini, fatakum fi sakhrah, kamu letakkan dia di atas batu yang besar. Sebesar biji sawi tadi kamu letak di atas batu yang besar. Kira-kira nampakkah kita? Benda halus kecil sebesar biji sawi, letak di atas batu. Nampakkah? Tak nampak dengan penglihatan kita. Ataupun sebesar biji sawi tadi, au fis samawat, kamu tiup di udara. Adakah nampak sebesar biji sawi sesuatu itu apabila bertebangan di udara? Nampak? Tak nampak. Au fil ard, sebesar biji sawi itu kamu tanam sedalam-dalamnya di atas muka bumi ini, di bawah tanah. Adakah dapat kita nampak? Tak nampak. Ya'ti bihallah,
Akan tetapi wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah walau sebesar biji sawi itu. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha halus pada menghukumi, dan khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang terselit. Allah tahu kesemuanya. Ini ajaran Luqman kepada anaknya. Inilah yang dapat kita ambil pengajaran. Iaitulah penerapan tauhid perlu kemas. Tidak puas-puas Luqman menasihati anaknya. Tadi supaya jangan syirik pada Allah. Yang ni pun masih lagi kontensnya ialah akidah. Iaitulah Allah maha mengetahui. Wahai anakku, kalau kamu buat maksiat maknanya, kalau kamu melakukan kejahatan, walaupun mereka tidak nampak kamu, manusia seorang pun tidak nampak kamu, wahai anakku, yakinlah Allah mengetahui dan akan membalasnya, wahai anakku. Wahai anakku, kalau kamu melakukan kebaikan, wahai anakku, walau sebesar zarah kebaikan tersebut, orang tidak melihat kebaikan kamu, yakinlah, wahai anakku, Allah dapat mengetahuinya dan akan membalasnya dengan kebaikan. Ini penerapan seorang ayah kepada anak. Perlu kita berikan kepada anak kita, dedahkan anak kita muraqabah kepada Allah. Rasa kita ini diperhatikan oleh Allah. Maka katakan kepada anak kita, wahai anak, apa yang anak buat di atas muka bumi ni semua Allah tahu. Walaupun ayah tak tahu, walau cikgu tak tahu, tapi tapi anak ndaku sayang, buat apa pun Allah mengetahuinya. Walau ayah tak nampak, walau cikgu tak nampak. Maka apabila kita didik dengan didikan tersebut, maka kesannya iaitulah anak kita tadi tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke berapa dah tu? Ayat yang ke 16. Baik, seterusnya ayat yang ke 17. Ya bunayya, aqimis solah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Nasihat yang ketiga, wahai anakku, dirikanlah kamu sembahyang, wahai anakku. Ini nasihat yang ketiga. Setelah mana menekankan tauhid dalam dua nasihat tadi, ayat yang ketiga barulah penekanan kepada ibadat, iaitulah sebesar-besar ibadat, iaitulah ibadat sembahyang. Yang mana Nabi SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali yang akan dihisap oleh Allah, iaitulah sembahyang. Maka sembahyang tiang agama. Maka ini asas bagi agama kita, sembahyang. Maka setelah mana tauhid, menanamkan ketauhidan kepada Allah, sembah Allah dan mengingati kepada anak kita, Allah senantiasa melihat kita, tiap-tiap gerak-geri kita akan dibalas. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Maka setelah itu barulah Luqman memberi nasihat kepada anaknya supaya mendirikan sembahyang setelah mana tauhid. Ini cara didikan. Setelah mana tanam akidah kepada anak kita, yakin kepada Allah, Allah yang satu, Allah yang menjadikan segala-galanya, permintaan kita hanya kepada Allah, segala-galanya kita mengadu kepada Allah, tiada yang memberi mudarat hanya Allah, tiada yang dapat menyembuhkan hanya Allah. Allah maha mengetahui segala-galanya, tiap-tiap gerak geri kita akan dibalas, semuanya akan dicatat apa yang kita lakukan oleh malaikat dan sebagainya. Ketika itu barulah lahir di dalam hati sanubari anak kita tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, iaitulah sembahyang. Maka meninggalkan sembahyang bagi anak kita tadi, dia akan rasa takut. Kerana apa? Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya bunayya, aqimis solah. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar.
Hei anakku, hendaklah kamu mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kalau kamu lihat perkara-perkara mungkar. Ini mengajar anak beliau supaya menjadi Muslim yang bertanggungjawab. Kerana tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman ialah mengajak, menyeru kepada kebaikan. Suruh orang buat baik. Kalau ada maksiat, cegah perkara maksiat tersebut. Ini tanggungjawab kita orang yang beriman kepada Allah. Tanggungjawab seorang Muslim. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka kita kena didik anak kita. Umpamanya dia yang sulung. Manakala kita didik dia dengan didikan yang tersebut dengan tertib tadi, dengan sembahyangnya, tutup auratnya, maka adalah adik-adik dia. Ajar yang sulung tadi. Anak, adik, Alung misalnya, anakku yang tersayang Alung, adik dah besar dah tu, adik dah umur 7 tahun tu, ajak dia sembahyang. Suruh dia kalau keluar rumah tutup aurat. Tu kita ajar anak kita yang sulung tadi. Maka inilah cara didikan kita yang benar. Agar anak kita tadi menjadi orang yang berani. Agar anak kita tadi bertanggungjawab dengan tanggungjawab seorang Muslim. Maka dilatih ketika mana berada di dalam keluarga ini. Dia didik anak dia pula. Dia didik adik-adik dia pula. Dia nasihat adik-adik dia. Pakai luar pendek tak boleh, tak boleh. Keluar rumah pakai seluar pendek tak boleh. Keluar rumah tak pakai tudung tak boleh. Dia pula. Itu dia panggil amar ma'ruf nahi munkar. Sembayang, jom sulah masuk waktu solat. Jom solat adik-adik. Tengok. Ini perlu kita terapkan kepada anak-anak kita semua. Tanggungjawab seorang Muslim. Wasbir ala ma asabak. Hendaklah kamu bersabar di atas ujian yang ditempuhi. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang sangat berat. Apabila kita ni bertugas dengan tugasan seorang Muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mana kita solat bersendirian, kita solat cara kita tak ganggu orang, orang tak marah. Kita puasa, orang tak marah. Tapi pada ketika mana kita melakukan tanggungjawab seorang Muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika itu akan adanya satu benda ujian yang akan dihadapinya. Orang tak berkenan, orang tak suka, orang menyampah dengan kita. Ketika itu kata Luqman, wasbir, sabar nak. Buat kerja ni kena sabar. Kena sabar. Agama kita datang dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan dengan cara orang yang bersendirian yang tidak bicara hal orang lain. Mumu aku. Dah, agama tidak datang begitu. Sampai kepada kita berita-berita agama. Kerana apa? Kerana adanya konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tanggungjawab kita selaku orang Muslim. Dan didiklah anak kita dengan cara yang tersebut. Sebagaimana yang diceritakan, yang kita dapat ambil pengajaran daripada surah Luqman yang ayat yang ke-17. Ayat akhir sekali, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang ke-19. Iaitulah ayat yang ke-18 dan 19. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, ini pesanan yang seterusnya daripada ayah kepada anak tadi. Wahai anakku, jangan engkau palingkan pipimu, mukamu kepada manusia, jangan. Kalau kamu lihat orang, jangan kamu palingkan kepada yang lain. Iaitulah kamu merendah-rendahkan orang tersebut, jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi ni dengan keadaan yang angkuh sombong. Jangan nak. Kerana apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala benci orang-orang yang sombong dan memanggakan diri. Bila Allah Ta'ala benci, neraka jawapannya. Jangan. Ayat yang seterusnya. Waqsid fi maksyik. Berjalanlah, bersederhanalah kamu ketika mana kamu berada di atas dunia, ketika mana kamu berjalan. Berjalan jangan gopoh gapah. Jangan laju sangat, jangan. Bersederhana aja berjalan.
Waghdud min sautik, rendahlah suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamir, kerana sesungguhnya suara yang paling buruk sekali ialah suara keldai. Apa yang dapat kita fahami daripada ayat yang ke-18 dan 19? Iaitulah menerapkan anak kita dengan satu perasaan yang tidak menyombong. Jangan jadikan anak kita itu orang yang sombong. Dengan caranya, tengok orang yang minta sedekah, ajar anak kita. Nak, ambil duit ni. Ambil duit ni. Pergi, tolong sedekah. Tolong bagi kat makcik tu. Ini cara supaya anak kita tidak menjadi orang yang sombong nanti besar nanti. Menjadi orang yang angkuh berada di atas muka bumi. Supaya anak kita tidak bersifat dengan sifat-sifat mazmumah. Ini cara pendidikan yang seterusnya. Iaitulah didik anak agar anak kita tidak ada sifat-sifat yang mazmumah di dalam hati-hati mereka. Maka dapat kita fahami, dapat kita membuat kesimpulan di dalam perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, didikannya tauhid. Yang keduanya iaitulah ibadat sembahyang. Yang ketiganya iaitulah tasawuf. Inilah komponen agama. Inilah yang dinasihati oleh Luqmanul Hakim di dalam nasihatnya yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil pengajaran, semoga kita dapat mengambil ibrah daripada kisah Luqmanul Hakim, nasihatnya kepada anaknya. Moga-moga kita dapat terapkan pengajaran tersebut di dalam diri kita untuk kita mendidik anak-anak kita mengikut berlandaskan ajaran agama Islam yang dikehendaki oleh Allah, yang mana anak-anak kita itu ialah amanah Allah kepada kita. Maka kitalah yang akan mencorakkan anak-anak kita tersebut tadi menjadi orang yang soleh dan juga solehah. Mudah-mudahan kita semua maknanya mendapat anak yang soleh dan solehah, yang menjadi cahaya mata yang berguna kepada kita, yang dapat menolong kita khususnya di akhirat kelak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka setakat itu sahaja untuk perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini, memandangkan waktu pun sudah pun lewat. Mungkin untuk bersiap-siap, tapi di Negeri Sembilan boleh lagi pergi solat dan sebagainya. Mungkin untuk bersiap-siap dan sebagainya, memasak dan sebagainya. Maka setakat ini saja. Terima kasih banyak-banyak kepada muslimin, muslimat, para penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi semua. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah yang kita berkongsi pada petang yang berbahagia ini. Akhir kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan jazak.